Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Umar selaku pengatur dan pengacara, pengurusi yang juga kuasa surau Al-Ikhwan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita boleh meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah yang patuh, akur dan tunduk kepada perintahnya. Di saat kesibukan manusia dengan kerja-kerja, dengan macam-macam godaan dalam dunia ini, apabila kita dapat menjejakkan kaki kita ke rumah Allah dengan adanya majlis-majlis ilmu dan juga tazkirah selepas daripada solatnya, kemudian kita juga meneruskan pengembaraan kita dalam menuntut ilmu, terutama sekali dengan kita bertalaqi, kita jumpa dengan ustaz-ustaz yang berkuliah, guru. Ataupun zaman kita hari ini sudah ada alat-alat yang boleh menghubungkan kita dengan para guru dengan cara yang tersendiri. Kita mengatakan alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan sekaligus kita juga tak boleh lupa, dia juga merupakan hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Nikmat untuk kita gunakan alat-alat yang diberi, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan dengan nikmat yang tersebut. Apakah kegunaan yang kita guna, apakah alat itu dilakukan, digunakan dengan cara yang baik, ataupun kita salah guna yang menyebabkan kita terbabas daripada landasan yang benar, ataupun lara leka daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, ataupun memang kita menggunakannya untuk membuat benda-benda yang tidak baik seperti memfitnah orang, nak menjatuhkan kawan dan lain-lain seumpama dengannya. Jadi para jemaah sekalian, itulah zaman kita. Dan zaman daripada dulu sampai hari ini pun zaman tidak berubah. Hari dan malam silih berganti. Manusia datang, manusia pergi. Itu sunanillahil kauniyah yang disebut dengan nama ketetapan Allah Azza wa Jalla ke atas dunia ini, tidak sunyi daripada kehadiran manusia dan juga pemergian manusia. Tetapi yang menjadi perbincangan kita di sini bukan nak travel ke sana sini. Mungkin Ustaz Umar dia suka travel, dia ada iklan-iklan yang tersendiri, tetapi yang kita nak mengembara di sini iaitulah pengembaraan abadi ke alam akhirat. Kerana itu pengembaraan yang tak perlu didaftar nama. Dia sudah didaftarkan dan tarikh dia punya check in, check out dia sudah ada. Cuma kita tak tahu bila check outnya. Check in sudah tahu. Tak, sampai setiap tahun duk sambut je. Yang kita tak kira check outnya bila, mungkin sudah dekat, mungkin masih lagi ada masa untuk seketika. Tetapi tempoh-tempoh yang ada di situ menunjukkan bahawa manusia bergerak dan berjalan. Tetapi persiapan yang kita nak, para jemaah sekalian, sebagaimana berdasarkan ayat firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, tanda surah ini, surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah kata, pada kamu akan bertemu satu hari yang tidak ada manfaat anak, harta benda dan anak pinak. Maksudnya, kalau ada harta waktu itu tak nak buat apa. Anak ramai pada waktu itu pun tidak memberi faedah. Sebab
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kullu mrihin yauma idzin sya'nun yughni. Hari yang semua orang membawa diri, lari. Kita atas dunia ni kalau tengok ayah suka, bapa ibu tengok anak suka, tapi hari tu tak suka, masing-masing bawa diri, masing-masing melarikan diri. Jadi kalau ada harta, ada anak pada waktu itu tidak memberi faedah. Allah kata yang beri faedah siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Jadi hari ini kita memiliki hati ke tidak? Itu masalah. Sampai para ulama mengatakan hati ada ke tak? Orang kata ada dalam dada ni ada. Betul, dalam dada itu hati ke tu? Jadi hati yang dikendaki ni apakah ketul daging itu ataupun yang disebut dengan nama hati nurani. Kalau hati dalam ni tak ada, mati dah kitanya. Kan ada manusia hidup tanpa hati. Tak mungkin manusia boleh hidup tanpa hati. Tetapi hati yang kita nak cari di sini iaitulah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Dimaksudkan para ulama ahlul qulub ataupun disebut tadi sebagai ulama-ulama yang bincang tentang hati, pakar-pakar dia yang selalu bincang tentang hati, mereka mengatakan definisi al-qalbu di sini dalam hadis Nabi, ala wahyal qalbu, bukan hati yang seketul itu. Kalau yang seketul itu senang ya, kita boleh tukar. Tengok budak ni tak baik, pergi beli hati lain masuk. Boleh. Bahkan doktor kata, mungkin ada doktor kat sini. Bahkan doktor kata hati kita ni boleh sedekah orang. Ambil bagian dia. Dia naik balik. Maknanya kalau kita tengok orang bermasalah, kita pergi minta hati syekh-syekh yang alim-alim, yang warak-warak. Kalau di sini kita minta dengan hati Ustaz Umar sikit tak, pasang ke anak kita. Tetapi yang dimaksudkan al-qalbu di sini iaitulah qalbun nurani, rauhani. Hati rohani. Sehingga ahli-ahli duk mikir, hati duduk sini ke duduk di kepala? Maka menjadi perbincangan mereka, dia kata akal di sini, hati di sini. Tapi dia dua tu ada kaitan. Sebab tu bila kita nak marah, kita kata tak ada akal, tunjuk sini. Bila kita kata kita baik, hati sini. Sehingga ke Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata al-iman hahuna. Iman di hati. Jadi kita pun tunjuk hati baik. Jadi para jemaah sekalian, yang kita nak bincangkan tentang hati manusia ni terbagi kepada 3 kategori. Sebagaimana disebut oleh para ulama, ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil al-qalbul hayy, hati yang hidup. Kalau kita memiliki hati ni, kita kata alhamdulillah summa alhamdulillah. Cuma nak tahu hati hidup ke tidak, dalam nota tazkirah yang saya ada ni ada 8 tanda. Tuan-tuan tulis sikit secara ringkas. Dia yang pertama, apabila disebut nama Allah Ta'ala dan dibaca Al-Quran, wajilatul qulub, hati itu gemetar. Baca Quran, kita rasa satu sentuhan perasaan dalam jiwa. Tapi kalau Quran pun tak nak dengar, baca pun tidak, dengar pun tidak, itu dia berpindah kepada kategori yang lain. Na'udzubillah. Cuma timbul lagi soalan, bagaimana kita nak menggentar hati, Ustaz? Kita tak faham bacaan. Itu salah kita ke salah orang lain? Sebab saya duduk tengok pelajar-pelajar student yang nak dihantar ke negara-negara yang tertentu, nak hantar ke Jepun, dia ajar bahasa Jepun dulu. Berapa lama dia punya kursus bahasa Jepun? Sampai dia cakap Jepun, orang Jepun pun tak faham mana pasal dia pada Jepun. Maknanya hebat budak ni. Nak hantar ke England, ke negeri orang putih, belajar orang putih. Nak pergi ke Arab, belajar kursus bahasa Arab. Kita yang nak pergi ke akhirat, nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah hantar bagi sebuah kitab, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah kata, aku turunkan kepada kita ini supaya kamu tadabbur ayat-ayat. Jadi kata maksud daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia kata, kalau kamu sayang kepada Tuhan, nescaya kamu juga sayang kepada ucap kata-kata. Tengok orang yang kita minat, orang yang kita suka, oi, dia dengar dia bercakap, dia ulang cerita sama pun tak apa. Ya. Dalilnya anak-anak kita ni,
Kalau boleh telefon mak tu, dia buka cerita apa? Cerita kartun dalam tu lah. Kadang-kadang cerita tu hari-hari dia ulang, berpuluh kali sehari. Tak jemu. Kita hari ni dengan kalam Rabbina, dengan kata-kata Allah Ta'ala yang duduk dalam Al-Mushaf ni, kan? Kita rasa jemu ke rasa semangat bila kita nak baca? Maka menjadi kewajipan kepada kita, bila kita sayang kepada kalam ini, kita mesti memahami. Mana ada orang terima surat tak faham baca. Ini surat siapa ni? Arahan daripada bos. Kita kata apa benda? Biarlah, tak tahu apa. Lah, tak mungkin. Jadi itulah menjadi satu tanggungjawab kita. Bagaimana kita nak hidupkan hati kita, mesti yang pertama sekali memahami Al-Quran dan mencintai Al-Quranul Karim. Dia kata, saya Alhamdulillah boleh baca. Itu tahap pertama. Itu pun bagi kita sudah standard. Nak kira dengan orang yang tak boleh baca, lagi dahsyat dah. Contohnya Ustaz Umar, dia dapat seorang adik angkat dia, India, baru masuk Islam. Setiap kali kita ajar dia satu surah, ya Allah, nampak ceria muka dia, seronok sangat. Dia boleh baca Quran. Tak usah kira lah yang dia baca tajwid, itulah. Yang penting dia boleh baca, dia boleh sebut kalimah Arab tu, bagi dia satu kebahagiaan. Bagaimana tuan kalau kita ambil satu ayat? Saya nak pergi belajar tak sempat. Alhamdulillah, channel-channel yang banyak. Kalau channel Arab tu, dia ada satu channel, dia panggil channel Tadabbur. Tadabbur ni dia bincang satu ayat sehari. Satu ayat masing-masing memberi ulasan. Maka itulah dia panggil Al-Qalbul Hayy, hati yang memiliki cita rasa apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Dalam awal suratul Anfal, tuan-tuan tanda suratul Anfal ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau sebut nama Allah Ta'ala kita lari, tidak. Karena itu kita nak pasang Al-Quran bukan waktu kita mengantuk. Waktu fresh, waktu kita sihat. Tapi zaman sekarang ini sudah bertukar lah. Alat-alat dalam handphone kita, Quran ada, tapi baca ke tidak? Itu soalan. Kadang-kadang kita isi dalam Quran, baca qari yang masyhur dalam dunia ni, Syekh Musyari contohnya. Siapa lagi yang hebat-hebat? Cita rasa orang muda. Orang muda tak sebut dah Khalil Khusari, tak sebut dah. Itu imam-imam yang tua-tua yang lama-lama dulu dah. Itu zaman dia. Zaman sekarang ni orang sebut Musyari, orang sebut Sa'ad Ghamidi, apa dia lagi yang nama-nama yang ada hari ni. Jadi ada kita tak dengar. Sehingga kan yang ada dalam alat-alat yang ada di tangan kita ni, lagu-lagu, muzik. Dah. Saya minta maaf lah dah. Sampai dalam masjid kita boleh masuk muzik, sebab sudah ada antara kemungkaran yang sudah tidak jadi mungkar. Pasal orang guna belaka, jadi tak ada masalah apa. Telefon ustaz pun sama juga dia kata. Kalau waktu bunyi ringtone, bunyi lagu juga. Jadi seolah-olah benda ni biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tanda likuflahu fi kulli syai'in ibrah, bagi hati yang hidup ni, semua benda yang berlaku atas dunia ni menjadi ibrah, pengajaran berlaku. Apa saja yang kita tengok atas dunia ni, pengajaran. Dan kita tidak menyalahkan orang lain. Ini kan masalah kita, kalau tengok benda, kita suka salahkan orang. Dia kata sebab orang ni lah jadi gitu. Kita kata kita menyalahkan kita. Qul huwa min indi anfusikum, Allah Ta'ala kata, semua benda yang berlaku itu mari daripada diri kamu sendiri. Sebab kita tak jauh dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat dia, daripada kita. Bila mari ujian-ujian, kita nak kata apa? Biarlah kita berfikir dengan kacamata Islam. Berbeza dengan orang bukan Islam, dia fikir apa dia ni, bencana alam, apa istilah yang berlaku hari ni. Dia menyalahkan El Nino dah. Bila tengah-tengah El Nino, mari banjir pula. El ke apa pula jadi? Dia bertukar kepada apa tu? El Nano kalau hujan. Jadi main begitu ya dah. Jadi kita tak tahu apa benda apabila tidak ditengok dengan kacamata Islam. Jadi banyak benda-benda yang berlaku atas dunia hari ni. Bila timbul peperangan di bumi Syam, bom apa yang berlaku di sini, maka kita nampak sangat bahawa dunia ini sudah kecelaruannya semakin nyata dan keadaan manusia semakin gawat. Kegawatan kita ini bermula daripada kegawatan akhlak manusia itu sendiri. Yang ketiga, iaitulah
hati yang hidup ini dia akan memberontak. Dia bukan memberontak pergi ajak demonstrasi dekat mana-mana, tidak. Memberontak bila tengok syariat Allah Ta'ala dilanggar. Tengok orang menyalahi peraturan Allah Ta'ala, dia akan terasa sensitif. Dia tengok orang tak solat, tengok orang buat maksiat, jadi hati tu sedih. Tapi jangan jadi teroris. Tak boleh. Kawasan ni kawasan maksiat, kita bagi bom. Itu bukan ajaran kita. Dalam Islam, tahap-tahap itu berbeza, kan? Paling tidak kita boleh engkar dengan hati kita. Hari ini para jemaah sekalian, secara realiti, bila kita tengok maksiat, kita engkar ke tak engkar? Oh, saya tak berani Ustaz, ini kerja jabat agama. Tak apalah, kita serah ke jabat agama. Dalam bab engkar-engkar ni, tegur tak? Nasihat ke tidak? Jadi para ulama mengatakan tidak engkar bukan bermakna tidak boleh beri nasihat. Saya tak mampu nak engkar, tapi beri nasihat boleh tak boleh? Biasa beri nasihat ni, kalau orang yang hati baik, dia akan terima nasihat. Tapi kalau orang hati tak baik, nasihat itu adalah merupakan permusuhan yang sangat nyata. Permusuhan sangat nyata. Orang tegur sepatah ya, habis, putus hubungan, putus apa panggil, tutup kedutaan, putus diplomatik. Facebook pun unfriend, nombor telefon dalam grup keluar dah. Jadi sebab satu nasihat yang diberi. Kita tidak berfikiran positif hari ini. Orang kata itu nasihat. Satu kata-kata yang maksud daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita selalu ulang kalimah ini untuk menyedarkan kita sendiri. Umar kata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubina. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada sesiapa yang boleh beritahu kepada kami tentang keaiban kita. Boleh jadi Sayyidina Umar dia tak ada aib apa, dia beranilah kata. Kalau kita buka lorong ni, jawab dia penuh telefon lah kitanya. Orang ni kritik, dia apa berat. Maka itu kata-kata Sayyidina Umar yang beri kepada kita ajaran supaya kita boleh menerima teguran dan teguran itu dianggap nasihat. Berdasarkan kepada ad-dinu an-nasihat. Agama itu sendiri duduk di atas paksi nasihat. Jadi tapi kalau kita anggap semua orang nasihat tu sayhatin alaihim sebagai satu kutukan kepada kita, ingat dia alim sangat, ingat dia, patut kita terima kasih. Cuma Imam Syafi'i kata nasihat itu cara sembunyi. Kalau sudah diiklankan itu bukan nasihat, itu kutukan namanya. Jadi kita sembunyi mana sah? Kalau kita main SMS sama seorang, itu dia panggil nasihat sembunyi lah tu. Patut ditulis terima kasih. Kita ni para jemaah, ada benda yang kita rasa kita tak nampak kita sendiri. Kita tak nampak di mana kelemahan kita. Kita tak nampak di mana aib kita. Tapi orang lain pun dah nampak. Kita pun nampak juga keaiban orang. Tapi masing-masing nasihat menasihati, maka itu dia jadi tanda al-qalbus salim. Tidak boleh duduk diam apabila tengok kemungkaran yang berlaku. Saya buat kemungkaran yang paling simple untuk kita tengok contoh hari ini. Kemungkaran dalam kehidupan kita yang sangat simple, sangat mudah. Orang semua tahu orang tak solat itu mungkar. Orang tak tahu orang-orang yang muamalat yang tidak mengikut Islam itu mungkar. Tetapi oleh kerana tidak ada akta pencegahan riba di Malaysia, maka dia tak jadi maksiat. Rasuah jadi sebab ada akta pencegahan rasuah. Ni rasuah ni. Rasuah kajian apa tu dia saudara? Rasuah musuh negara. Kita tak tahu riba musuh Allah. Tak jadi besar sebab bila dia tidak dibesarkan, maka banyak istilah-istilah Islam ini telah diselewengkan, disalah arti, ditukar istilah yang buruk jadi baik. Yang buruk jadi baik. Sebab manusia yang melarikan tajuk itu. Tapi yang baik jadi buruk. Bila tengok orang yang beramal dengan Islam hari ini, Barat telah mencipta suatu cara, dia panggil anti-teroris. Di bawah bumbung koridor teroris ini, habis anak-anak orang Islam boleh ditangkap tanpa bicara, dan negara-negara Islam yang cuba nak mengamalkan syariat Islam dianggap sebagai teroris, yang akhirnya dibom sana sini di atas nama teroris. Jadi penciptaan ini
diri mereka cipta, maka kita yang punya al-qalbul hayy mesti peka dengan masalah ini, sehingga sampai peringkat doa yang dibaca tadi dia panggil qunut nazilah itu. Apabila ada saudara-saudara kita diancam, diunaya oleh orang-orang yang bukan Islam, ataupun orang Islam yang berselindung di sebalik nama Islam, seperti yang berlaku di Syam, di Syria gini. Kita ni peka tak peka dengan isu Syria? Kita tahu sekali-sekala bila ada orang mari kutik derma, Syria ke mari kutik derma, baru nak celak. Ada apa? Ada apa di sana? Di mana hadis masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil kal jasadil wahid. Ya, Nabi kata bandingan orang mukmin itu seperti satu jiwa ya. Satu tubuh ya bandingan dia. Maka di mana duduk itu, itulah yang menjadi persoalan kita. Mana perasaan kita kepada saudara-saudara Islam? Jadi hari ini tuan-tuan kena peka, yang duduk ganyang orang-orang di sana, iaitulah puak-puak golongan-golongan Syiah yang disebut dengan nama Nusairi. Bergabung pula dengan Rusia yang mulhid, yang tak ngaku Tuhan ada atas dunia ini. Jadi sedang molek. Hak ni kata tak ada Tuhan, yang ni duk kutuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi tiba-tiba bila ada juga orang-orang di Malaysia ni memberi sokongan sebab mungkin dia tak tahu apa, ataupun memang kecenderungan mereka kepada kumpulan tersebut. Maka dia jadi. Yang keempat, yang kita kena tanda di sini, dia panggil hulul lisan. Orang yang mempunyai hati yang baik, perkataan juga baik. Dalam bahasa istilah orang Arab kata li'anna kulla wi'ain bima fihi yandah. Bekas itu akan mengeluarkan isi dalamnya. Kita kata hari ini bekasnya bekas air. Air ni, gelas ni ada air. Dia akan keluar apa dalam? Keluar air. Sama juga hati yang baik, dia akan keluar perkataan yang baik. Kita tak akan dengar perkataan-perkataan yang tidak baik daripada mulut seorang yang baik. Tapi kalau kerja kita duk maki orang, duk sumpah orang, duk kata kepada orang, kita katakan orang ni kalau dia dakwa dia baik sekalipun, kita kata mulut dia tak baik. Jadi betul ibarat katanya, setiap benda itu dia akan mengeluarkan isi. Orang yang soleh, dia tak akan keluar kata-kata yang tak baik. Bahkan kata-kata yang mengguruskan perasaan sama-sama kita pun kita tak akan kata. Dalam ceramah, dalam kuliah kita, kalau tarah ustaz, dia tak akan mengeluarkan kata-kata sumpah serana, maki orang tu, maki orang ni. Tidak. Sebab kita manusia ni, manusia yang baik, kita dididik, diajar oleh Allah SWT, dibawa oleh Nabi yang baik, wa innaka la'ala khuluqin azim, Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allahu Akbar. Ada seorang ulama, nama dia Ibnu Aun. Tanda Abdullah bin Aun ni seorang yang hebat. Jadi kawan dia nama Bakar bin Muhammad wa ibn Qa'nu, dia kata kana ibn Aun la yaghdab. Dia tak pernah marah dengan orang. Tak marah. Bila orang kadang-kadang orang pergi provoke, nak suruh dia marah, yang keluar daripada kalimah dia satu je, barakallahu fiik. Habis. Itu je yang dia kata. Sebab apa? Sebab kalau dia ini orang yang baik. Bukan maksud tak marah di sini. Kita kena beza tuan-tuan di antara marah untuk membela diri dengan marah untuk menjaga syariat. Jangan kata saya tak marah sebab saya dengar Nabi kata la taghdab. Kan ada orang mari tanya Nabi tu. Sahabat tanya, "Ausini ya Rasulullah." Nak wasiat kepada saya. Nabi kata, "Jangan marah." 3 kali ulang. Jadi waktu kita belajar hadis ni, para ulama mengatakan boleh jadi orang tu pemarah. Backing dia. Jadi suka marah. Jadi maka Nabi akan beri nasihat mengikut realiti. Sebab itulah para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis, dia panggil wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah. Ada Nabi kita wasiat birrul walidain. Orang tanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling baik, amalan paling baik?" Dia kata jaga 2 ibu bapa. Ada orang tanya, "Apa yang paling baik?" Dia kata as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Jadi timbul persoalan, orang tanya, kenapa berbeza-beza jawapan? Soalan sama. Ayul a'mali afdal, apakah amalan yang afdal? Tapi jawapan berbeza. Jadi ulama hadis yang mengumpul hadis ini mengatakan itulah dia panggil fiqhul waqi', fiqh reality. Orang mari tanya,
Walaupun soalan yang sama, kita tengok muka dia ni muda. Dia ni selalu ya, kalau mari masjid pun ujung sekali mari. Nah. Kalau pergi semaya Jumaat tu dekat dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan baru sampai dia. Kalau awal-awal lagi tak jumpa. Jadi kita nak nasihat apa ni? Orang macam ni takkan nak bagi nasihat. Awak banyak ke sedekah. Sedekah apa? Mari pergi masjid pun lambat. Jadi maka kata di para ulama, al-ghadabu, marah itu untuk membela diri tidak. Itu dia panggil al-intiqam bil nafsi. Nak ambil tindakan untuk diri kita, orang yang punya qalbun salim, dia tidak ambil tindakan kepada dia. Tetapi bila orang mencabar undang-undang Allah Ta'ala, kita tak akan boleh diam. Hari ni kalau orang buat apa-apa pada agama Allah Ta'ala, kita boleh, tak apa, sabar, dunia akhir zaman. Tapi kalau orang sentuh kita sikit ya, ini mencabar keturunan saya, 7 lapis keturunan tercala dengan kata-kata awak. 7 keturunan. Walah kawan tu cakap dengan dia, tapi apa 7 keturunan? Ada seorang ulama dia bila orang mari sebut kepada dia, dia kata, ini kata-kata yang menarik tuan-tuan, untuk kita motivasi supaya kita tidak jadi marah kepada orang. Dia kata, faedah yang kita dapat daripada kawan sikit, tetapi daripada musuh lebih banyak daripada kawan. Pelik tu. Kita dapat daripada musuh banyak ke dapat daripada kawan banyak? Mestilah daripada kawan tak? Kawan yang belanja kita makan. Apa lagi? Kawan yang begitu begini, tapi daripada musuh mana ada? Tak. Jadi para ulama ni kata, musuh kawan, kalau orang sebut hak kita depan kawan, dia kata apa? Oh, dia tu okey, tak ada masalah apa-apa. Okey dia tu, saya kenal dia baik. Itu kalau dia okey. Kadang-kadang dia pun jengik mata juga tak? Biasa lah dia tu. Adalah tu sikit, ada something lah tu tak? Payah. Di antara yang baik, kata Nabi SAW, di antara sahabat yang baik, sahabat yang membela kawan di belakang tabir. Contohnya kita duduk ramai-ramai macam kita hari ni lah. Duduk sama ada duduk di alam nyata atau duduk di alam maya. Kita ada 2 hari ni. Manusia ini tak hidup di alam nyata, hidup di alam maya. Ada. Kita, dalam grup kita ni ada tak orang kutuk kawan? Ada. Akan ada berlaku. Pernah tak kita bela kawan tu? Pernah kita bela? Jangan, saya kenal dia ni. Satu taman dengan saya, satu surau dengan saya, ataupun satu pejabat dengan saya. Ataupun satu sekolah dengan saya daripada kecil lagi. Saya tak tahu perangai dia seperti yang awak sebut. Pernah tak bela kita bela kawan? Ataupun kita menjadi syaitan bisu dalam grup. Tak kata apa, pakai senyap. Nak keluar, takut orang marah. Kita nak keluar, nak left group, takut orang marah. Tapi orang kutuk sahabat kita, kawan kita, yang kita kenal kepribadian dia, kita kenal syakhsiah dia, memang orang baik, dicala dalam grup, depan mata kita, kenapa kita tak bela? Ini masalah. Memang kita bermasalah dalam masalah ini. Sebab hati baik, tapi tak baik. Qalbun tidak betul-betul salim. Orang betul-betul salim, dia akan membela sahabat dia, kalau dia tahu sahabat itu baik. Itu dalam, kalau kita tengok dalam hadis tentang galakan supaya kita membela sahabat kita di belakang dia. Itu tanda persahabatan yang betul-betul. Kalau betul-betul kita bersahabat dengan orang ni, orang kutuk dia, kita kata tidak, minta maaf saudara. Saya kenal orang ni tidak seperti yang awak kata. Sepatah ya cakap begini. Kalau dia lawan juga, itu kita telah menunaikan tanggungjawab membela sahabat. Jadi daripada musuh apa yang kita dapat faedah banyak? Daripada musuh apa yang kita dapat? Sebab bila orang sebut nama kita, dia cincang hacul umat, kata orang. Oh, dia ni gini. Setiap patah kalimah yang dia kata, tulisan yang dia tulis, kalau itu satu fitnah, kalau itu satu umpatan, dapat faedah kata dia. Online, pahala dia direct masuk dalam akaun kita. Itulah kata di para ulama, kita kadang-kadang mendapat faedah daripada musuh lebih banyak daripada faedah daripada kawan. Kawan tak bagi apa dengan kita. Musuh yang duk bagi pahala dia kepada kita. Musuh yang bagi pahala kepada kita. Karena itulah, bila kita musuh, kita dengar orang kata apa-apa dengan kita, kita doa kebaikan untuk dia. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Ya Allah, baikkanlah hatinya. Ya Allah, jadikanlah dia hamba-Mu yang saleh. Sebab
doa di sebalik tabir, mana doa di belakang, malaikat akan tolong aminkan. Malaikat akan amin, amin. Mana malaikat kata amin, walaka misluhu, amin, bagi engkau sama apa yang kamu minta. Bila saya mengajar hadis ni, saya jumpa satu kes. Saya tak tahu Muslimat selesa ke tidak dengan cerita ni. Seorang ni, kawan dia tak ada isteri. Kawan dia tak ada isteri. Jadi dia kata dekat dengan Ramadan, dekat nak buka puasa ni, itu waktu mustajab doa. Kan mustajab. Dia pun doa khas kepada sahabat dia. Kawan setia, dia kata, ya Allah berilah kepada saya ini isteri yang baik, isteri yang salihah. Jadi panjang doa, akhir kali bini dia mari stop bang. Doa lain tukar. Bukan untuk aku ni, untuk kawan. Kalau untuk dia, berambak awal lagi lah dah. Mesti dah dia. Ini doa untuk kawan. Isteri pula suka dengan ceramah, dia tahu bahaya doa ni. Dia kata yang saya dengar adalah hadis, Nabi kata siapa dia doa kepada kawan dia di belakang, Allah Ta'ala akan, malaikat mari aminkan dan berkata walaka misluhu, amin, dan bagi kau sama juga dapat. Isteri kata jangan. Kalau nak doa jangan doa belakang, panggil dia mari depan, doa untuk dia jangan. Biar dia amin sendiri, jangan bagi malaikat amin. Itu dipanggil peka dia dalam masalah doa. Lepas ni tak boleh doa dah lah. Apa ni? Jadi masalah pula kita kata. Allahu Akbar. Jadi, yang kelima, untuk tanda yang kelima, dia panggil ghazirul dam'i, senang mengalirkan air mata. Itu tanda al-qalbul hayy, hati yang hidup, air mata mudah mengalir. Kita hari ni, setakat yang kita baca Quran, kita dengar nasihat-nasihat tazkirah, meniti dah air mata. Tapi kalau tengok drama, filem Korea, habis tisu Muslimat kita. Nangis je dia. Suami klik, kenapa ni, ada masalah apa? Tak ada masalah. Ini cerita Korea, baru mati suami dia. Apa punya cerita Korea kan yang banyak dalam TV sekarang ni. Tengok cerita boleh menangis. Kita tahu cerita tu tipu 200%. Bukan 100%, tak. 200% tipu. Semua tu pelakon je. Pagi tadi bini kawan tu mati, petang ni jadi orang kaya pula, bini orang lain pula. Dah apa cerita? Tapi kita boleh menangis, itu dia panggil tangisan, sebagaimana kata di orang Arab kata dumuk tamasih. Dia panggil air mata buaya. Buaya ni ada air mata ke tak ada air mata? Orang kata buaya ni ada air mata ke tidak? Jadi kalau dumuk tamasih, air mata itu tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Patutnya kita tumpahkan air mata kita kerana apa? Kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi seorang Syekh nama dia Abu Zakaria An-Nahshali. Tanda nama dia Abu Zakaria An-Nahshali ni, apabila dia dengar azan, taghayyara launuhu, berubah muka dia. Dengar azan, pucat. Apa sebab tuan-tuan? Sebab tak nak pergi masjid ke macam mana? Kita ni kalau dengar azan, berubah juga dah. Allah azan dah, kita baru nak rehat. Berubah nak marah, kita bila dah. Ini masalah. Ini hati bermasalah. Fabakah. Jadi, bila dia dengar azan, dia menangis. Orang pun tanya dia, Syekh, apa sebab kamu menangis? Qala, aku teringat kepada ayat Allah SWT, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana pada hari kiamat bila dipanggil, manusia akan bangkit untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menerima hukuman. Subhanallah. Orang hati hidup, semua benda teringat kepada akhirat. Abu Zakaria menangis sebab apa? Dia kata, aku teringat panggilan ini seolah-olah kita dipanggil untuk duduk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pada ketika itu dosa-dosa kita akan ditayang balik apa yang kita buat. Kerana itulah kalau kita mampu untuk bersihkan rekod-rekod kita yang ada ini, taubatlah segera. Minta Allah SWT sembunyikanlah dosa-dosa yang telah disembunyikan atas dunia ini. Kita ni kalau Allah Ta'ala buka rahsia kita, tak ada kawan nak salam dengan kita. Tengok, ya Allah, siapalah dia ni? Allahu Akbar. Ya, walaupun kita dah insah duduk di masjid, tapi rekod lama tu boleh tahan juga berat. Allah SWT ada sembunyikan kita. Kerana itulah larangan yang besar daripada Nabi SAW, al-ijharu bil ma'asi, menzahirkan maksiat. Nabi kata larang, kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin.
Nabi kata umat aku dalam keadaan baik kecuali orang yang menzahirkan maksiat. Apa dia menzahir maksiat? Bila dia buat maksiat secara tertutup, tiba-tiba dia, kita pergi senyap-senyap tempat maksiat, tiba-tiba pergi check in pula dekat Facebook, dekat duduk kasino mana-mana, duduk di tempat-tempat maksiat mana-mana. Jadi tunjuk gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak sopan. Maka itu dia panggil ijhar bil ma'asi. Sebab apa? Orang yang menzahirkan maksiat, mana orang berani dua kali. Berani dengan makhluk, berani dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyembunyikan maksiat, paling tidak pun dia ada juga sifat malu dia kepada makhluk, walaupun dia tidak malu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini kita tengok fenomena ini berlaku kepada kita. Apa benda yang dia buat, post belaka gambar dekat Facebook sudah. Gambar tak tutup aurat lah. Oh, ini kenangan lama ni, gambar kahwin zaman dulu. Biasalah orang kahwin dulu kan, dengan jambunya, dengan make-up-nya tayang belakang dalam tu dah. Jadi benda Tuhan dah sembunyi-sembunyi jelah. Tak letak gambar yang tak tutup aurat ruang tamu tu. Semua kawan mari tengok, oh semak juga zaman dulu. Lagi bangga dia dah. Itu album lama ada lagi. Keluar satu album pula tunjuk. Apa kita nak tayang? Ini panggil masalah. Allahu Akbar. Kata di seorang lagi nama dia Atha As-Sulaimi. Atha As-Sulaimi rahimahullah taala, dia kata, iza faragha min wudu'ihi intafada warta'ada. Bila selesai daripada ambil wuduk, menggigil. Ni bukan musim sejuk ni. Menggigil sebab apa? Orang tanya dia, Syekh, kenapa? Dia kata, bila ambil wuduk, aku nak solat. Bila aku solat, aku akan berhadapan dengan Rabbil Alamin, dengan Tuhan sekalian alam. Jadi aku bimbang, takut-takut tidak beradab, tidak kena waktu kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita takut. Sebab itulah ilmu khusyuk dalam solat ni ilmu yang sangat-sangat penting. Kerana bila kita solat dalam keadaan qalbin lahin, dalam keadaan hati yang lara, yang leka, kita pergi dalam majlis orang besar, nak keluar telefon dalam poket tak berani, takut orang kata tak beradab. Ini kita berhadap dengan Rabbul Alamin. Muka kita beradab, tubuh kita beradab, hati tidak tahu duk mana. Jadi Atha As-Sulaimi menangis, dia kata sebab bila ambil wuduk, aku akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Bagaimana ke hatiku pada masa itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan carilah buku-buku yang boleh memberi motivasi kepada kita bagaimana tangisan para ulama. Dia panggil, contohnya kita ambil riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Bagaimana tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, kepada takutnya dia kepada. Nabi baca satu ayat, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azabkan hamba-hamba ini, manusia ini, mereka semua hamba-Mu. Tapi kalau engkau beri keampunan, engkau Maha Pengampun. Tengok, satu malam diulang ayat itu saja. Kita pun ambil ayat-ayat begini yang boleh menyentuh perasaan kita. In tu'azzibhum fa innahum ibad. Kita berkata, ya Allah, kalau engkau azab aku ni hamba-Mu. Kalau engkau beri kemaafan rahmat-Mu sangat luas. Jadi kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, bangun pada waktu pagi supaya kita boleh teringat siapa kita. Jadi di antara manusia yang sangat tinggi darjatnya, iaitulah orang yang boleh menangis dalam keadaan sunyi. Mana bekal menangis di depan orang tak jadi. Ya. Kadang-kadang kita biasa pula, baru sudah menangis, ambil gambar handphone, serik, boleh gambar. Alhamdulillah, baru selesai menangis di hadapan Kaabah. Siapa latih awak pergi jadi pelakon di Mekah? Ada syarikat apa ni, TV mana-mana channel pergi hantar kita sebagai pelakon? Nah. Ibadat. Kalau kita nak snack ambil seorang-seorang simpan untuk kita, itu lain. Tapi ini tayang terus. Nah, balik kat lobby hotel tak makan, check in dulu, baru sudah menangis. Ajaib. Kadang-kadang kita tengok bukan orang kampung, orang-orang yang biasa, yang hebat-hebat juga pun tulis, Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kesempatan pagi ni menangis di hadapan Kaabah. Kata, buat apa ustaz ni duduk di sini? Siapa pula hantar kau jadi pelakon di situ? Jangan, tuan-tuan. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, biarlah berahsia kita dengan Allah. Kalau benda-benda lain boleh kita tunjukkan untuk motivasi. Yang keenam, humum ukhrawi. Dia kata kita kena letak dalam kepala kita ni orang-orang yang akhirat. Isu akhirat besarkan dalam kepala. Tuan-tuan yang dia panggil ahli surau. Kita ni ahli surau lah, orang yang baik-baik ni. Kita macam mana kita berfikir nak letak dalam kepala kita agenda besar, bukan setakat nak besarkan surau kita.
Bagaimana nak kempen sahabat-sahabat kita yang ada satu taman dengan kita, duduk sekali, hari-hari dia senyum atas kereta. Bagaimana kita nak suruh kita boleh senyum dia di masjid? Apa benda nak kempen? Oh, kami dah buat 2 kali setahun, karnival masjid. Karnival masjid ke bergendang di masjid? Atas nama karnival, semua benda boleh buat atas masjid. Panggil jurugendang, melantung atas masjid sampai setengah malam. Marilah orang tu nak tengok. Tapi lepas pada tu, esok tak mari juga. Tak suruh kata esok, subuh je. Tak sampai juga. Tak sampai. Karnival itu suka-suka, ya bolehlah sekali-sekala tak. Nak orang panggil, nak berjumpa. Tapi yang betul-betul manusia akan mari ke masjid apabila kita boleh mencuit hati dia. Macam mana nak cuit hati? Tuan-tuan fikir sendiri. Kita letak humu ukhrawi. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita dapat menjiwai, dapat merasai kemanisan salatul jamaah. Bagaimana kita nak sampaikan kemanisan ini kepada hati sahabat-sahabat kita? Dengan kita ziarah dia ke AJK masjid, pergi ziarah. Nah, satu hari minggu, satu rumah. Kita pergi. AJK masjid nak pergi ziarah. Jangan siap apa-apa, kami nak bawa. Kami yang bawa bekalan, pergi bawa kuih, bawa kek. Baru ni ada orang hantar kepada saya. Contoh kek hari jadi. Dia buat gambar keranda kek ni. Dengan batu nisannya sekali. Ya. Isteri hantar kepada suami dia. Abang, saya sayang ke abang, jangan lupa akhirat. Tak itu. Umur kita semakin bertambah. Kita ni duk tiup lilin. Saya tak disebut, ada orang komen. Dia kata, Ustaz, ini contoh yang tak baik lah. Dia kata. Makruh dia makan bui gambaran yang menghilangkan selera makan. Saya kata orang tak bagi saya gurau. Ya, letak situ. Jadi kita ni kadang-kadang kena bawa juga. Bawa kek pergi rumah dia tak. Kek keranda banyak macam ni. Dia kata kalau macam ni tak usah mari. Ya. Jadi kita mungkin dengan cara ziarah, dengan cara apa-apa cara yang kita boleh usaha. Sebab dia kata Nabi SAW sangat gembira apabila dia selesai daripada mengislamkan ghulam bil Yahud. Kan budak Yahudi nak mati tu, Nabi kita pergi ajar dia mengucap. Saya tak tahu di Malaysia ni ada akta. Kalau kita pergi kawan-kawan kita yang bukan Islam sakit ajar mengucap tak boleh. Akta di Malaysia ni tidak boleh mengganggu hak asasi ke apa benda. Waktu saya ceramah di hospital tu, saya ingat ada taklimat daripada bahagian Kementerian Kesihatan. Oh, kata sayang. Cuma Melayu ni, Melayu tu kita tak. Kepahaman kitanya payah nak ajak orang Islam. Bila masuk Islam susah dia, kena bawa dia pergi sunat dulu, kena apa. Jadi dia memikir benda hak lagu tu. Pasal itulah kalau ada orang nak masuk Islam, tunggu hari ni hari cuti. Kita tunggu hari Isnin nanti pejabat agama buka. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tak ajar dia mengucap. Dia keluar daripada rumah kita naik motosikal, dilanggar kereta mati. Kita akan menyesal seumur hidup kerana sahabat kita tak dapat bawa dia ke syurga. Orang mari nak mengucap, ajar. Jangan itu ajar dulu mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah sampai ke sudah. Kemudian pendaftaran kita bawa kemudian. Yang awak panggil yang rasminya dibawa kemudian. Sebab bayangkan kalau lepas dia mengucap, dia mati. Nabi apabila keluar daripada ghulam Yahudi yang Islam tadi, Nabi kata alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan budak ini daripada neraka dengan aku. Berapa orang dah kita selamatkan orang. Tak apalah kalau tidak yang kafir masuk Islam pun, yang Islam ni diselamatkan dia daripada maksiat, daripada kemungkaran. Cuba. Dengan alat moden hari ni sangat simple untuk kita nak atar dia. Kita tengok dia ni suka apa. Suka tak solat, kita mesej dia. Jangan suruh dia solat, tak boleh. Ajak dia pergi solat. Berbeza ke uslub. Saya tengok berbeza uslub Malaysia dengan Indonesia. Berbeza. Kita Malaysia, jangan buat sampah di rata-rata. Bahasa. Di Indonesia dia tak kata, dia tak tahu sampah, eloknya sampah diletak di sini. Tengok bahasa. Sama ya tak? Nak suruh tak sampah dalam tu sampah ya. Eloknya sampah diletak di sini. Kita Malaysia, jangan buang sampah yang rata-rata. Mana sedap ayat. Dia pun jangan, awak pergi solat, kata tak kapim. Kau dah. Dia kata kapis selalu. Contohlah dia. Cuba kita buat ayat. Petang ni saya ambil awak ni pukul 6.30, kita pergi sama-sama. Ada dekat surau ada karnival surau dah. Jangan cerita ada kuliah menakutkan. Jadi ini dia panggil macam mana cara nak tackle orang. Jadi kita letak humumul ukhrawi.
Kalau nampak dia dah jinak sikit-sikit, cari video-video pendek yang ustaz-ustaz kita dah post, ambil, bagi dulu. Kita cari mula-mula sekali video yang nakal-nakal sikit lah. Tapi jangan sampai bertahun-tahun duduk orang nakal tu juga, akhirnya tak naik taraf juga dia. Bagi video yang simple dulu, yang ringkas-ringkas, ya. Kemudian baru naik taraf sikit, naik. InsyaAllah ta'ala manusia mana yang tak nak kebaikan. Kalau kita kata manusia ni sudah ila jahannam wa bi'sal masir, kita sudah sumum bukmun umyun, siapa dia kita yang nak jatuh hukum sampai begitu berat pada orang? Jangan. Manusia ni asalnya baik. Kemudian yang ketujuh dia panggil tauhidul khaufi, iaitulah kita kena letak akidah kita ni, kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan takut pada manusia di dalam menegakkan kebenaran. Tapi para ulama kata tidak menjadi masalah kalau kita takut naluri, macam gelap tu, tak lagi takutnya gelap, kena bawa lampu, biasalah. Tambah-tambah zaman sekarang ni pula, zaman El Nino ni, orang duk takut ke benda-benda yang apa ni, binatang berbisa ni, sampai nak masuk setengah orang nak masuk tandas takut. Tak boleh masuk tandas ni. Dia tunggu orang lain mari dulu masuk. Mana kalau kena gigit kawan tu lah, mati dia tak mati, dia tunggu dulu. Ada juga. Jadi ada. Jadi takut itu dia panggil takut naluri, tapi jangan melampau sangat. Sekala benda takut belaka. Jadi yang ke-8 dia panggil ghairah. Kita cuba tengok malam Isra' Mi'raj. Kan masyhur cerita ketika Nabi bertemu dengan Sayyidina Musa AS. Lepas pada bertemu, Nabi kita pergi, Nabi Musa menangis. Nabi kita menangis. Orang tanya dia, ya Musa, kenapa menangis? Dia kata, hazal ghulam, ini orang muda ni mari kemudian daripada aku, tapi umat dia setengah penduduk syurga tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa menangis sebab dakwah Nabi lebih laju daripada dakwah dia. Jadi itu cerita Nabi Musa. Para ulama mengatakan kalau Nabi sama Nabi masih lagi mempunyai sifat cemburu, bukan cemburu ni cemburu jahat tu, cemburu sebab dakwah dia lebih hebat. Kita sama-sama kita pula mesti ada sifat cemburu. Bila tengok orang ni selalu ke masjid, selalu ke majlis ilmu, keluarga-keluarga dia Masya Allah semuanya tutup aurat belaka, ikut satu family, hari cuti ni pergi kelas pengajian. Kenapa kita tak nak bawa juga anak-anak kita ke sana? Kenapa kita tak nak bawa juga keluarga kita untuk memahami agama? Dia daftar di mana tempat pengajian tafakuh fiddin, kita juga daftar. Jadi ini dia panggil, biarlah orang yang punya hati yang baik itu, iaitulah hati yang sentiasa teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tak mungkin hati yang hidup tetapi tidak ada perasaan untuk menjadi manusia yang baik. Sebab hati yang hidup itulah dia panggil qalbun salim. Maka para jemaah sekalian, itu baru satu. Ada dua lagi ni. Boleh teruskan ke kita tangguh dulu? Tangguh dulu kan. Yang kedua dia panggil al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras ni yang kita takut. Kata Malik bin Dinar, inna lillahi uqubat, Allah Ta'ala mempunyai hukuman fil qulubi wal abdan. Hukuman dia tu untuk hati dan untuk tubuh badan. Di antaranya dhank fil ma'isyah, sempit kehidupan, ibadat yang tidak sempurna. Jadi kata di Malik, tidak ada satu uqubat yang paling besar lebih daripada qaswatul qalbi, uqubah yang Allah jatuhkan ke atas hamba dia, keras hati. Pergilah nasihat pun tak dengar, apa pun tak dengar, itu kita takut. Jadi hati yang keras ini dia akan pergi kepada, mungkin orang tu sampai peringkat kafir. Itulah yang kita rasa sangat takut. Kemudian yang ketiga dia panggil al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ni orang masih lagi beriman, tetapi perlu diubati, perlu dielaj. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan para jemaah sekalian boleh ikuti siri-siri yang seterusnya melalui channel saya Abu Anas Madani. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.